Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT pada malam ni dapat lagi kita menyambung siri kuliah kita Al-Fiqhul Akbar, iaitu kita masih lagi pada iman ijmali. Yang ini wajib kita mengucapkan amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal mauti wal qadari khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala wal hisabi wal mizan wal jannati wal nar wa dhalika kulluhu haqqun. Jadi kita berhenti pada minggu yang sudah berkenaan dengan timbangan. Jadi insyaAllah tajuk pada malam ni syurga dan neraka. Jadi wajib kita beriman dengan adanya syurga dan neraka. Yang dikatakan wajib kita beriman dengan syurga dan neraka ni, nota kita nombor 14. Allah Ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan segeralah kamu kepada, yakni mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi berkenaan dengan beriman dengan syurga ini, iaitu wajib kepada kita beriman bahawa syurga ni ada, sebagai janji yang Allah SWT berikan kepada hamba-hambanya yang taat, yang bertakwa. Yani annahuma makhluqani, mana kedua-dua, yakni syurga dan neraka itu wajib kita beriman ada, dan ianya telah diciptakan dan sememangnya ada sekarang ini, ada dah. Dan dia tidak akan fana, mana dia tidak akan binasa. Jadi beberapa perkara di sini berkenaan dengan beriman dengan adanya syurga ni. Yang pertama, syurga ni telah dijadikan oleh Allah Ta'ala, makhluk juga, bukan terjadi sendiri. Mana ia adalah makhluk yang telah diciptakan oleh Allah SWT. Maknanya ada dah sekarang ni, telah dicipta. Jadi kalau kita tengok dalam ayat ni, u'iddat lil muttaqin, mana telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Mana ada dah. Walaupun tidak diketahui kepada kita bila berlaku kiamat, tapi syurga tu bagai ada dah. Sesuatu yang pasti. Neraka lagu tu juga dalam nota 15 tu, wattaqun narallati u'iddat lil kafirin. Dan peliharalah diri kamu dari api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir. Jadi kalau kita tengok berkenaan dengan syurga, u'iddat lil muttaqin, neraka u'iddat lil kafirin, mana lawan lah takwa, lawan dia kufur. Orang yang taat patuh, orang bertakwa, orang yang tidak takut kepada ancaman, tidak takut kepada neraka ni, engkar kepada kekuasaan Allah Ta'ala, menafikan nikmat-nikmat daripada Allah Ta'ala, itu dinamakan kafir. Jadi kedua-dua ayat ni menyebut mu'iddat. Mu'iddat ni kalau terjemah yang lebih tepat lagi, telah disediakan.
cadar dah. Kalau kita musafir, rumah orang kita, tak. Bila siapa tempat rumah dia tu, dia kata singgah rumah hamba lah. Kita kata tak boleh, sibuk tak ada. Dia kata kita cadar dah. Kita cadar dah. Maknanya ada dah. Ada dah tu, dia sedia dah. Manusia ada bilik untuk kita, makanan apa semua cadar dah. Telah tersedia. Jadi kalau kita tidak pergi kan, murid dia lah. Maknanya mu'iddat ni telah disediakan, mana sudah ada dah. Berbeza dengan kebanyakan golongan Mu'tazilah yang mengatakan bahawa syurga ni belum ada lagi. Allah Ta'ala tak buat lagi. Sebab apa dia kata? Kalau buat lah ni, sebab dia nak duduk. Jadi nanti kiamat dulu, barulah Allah Ta'ala buat. Jadi apa yang disebutkan oleh Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW, syurga ni memang ada dah. Dan tidak akan fana. Sebab syurga ni dia alam lain. Jadi Allah SWT telah sedia dah, buat dah. Untuk membuktikan kepada kita bahawa balasan untuk orang-orang beriman, orang bertakwa, dan juga balasan untuk orang kafir ni memang ada. Bukan kata janji benda kecek saja ataupun hanya nak ugut je. Mana kafir masuk neraka, bukan kata tak ada, memang ada. Bukan kata semata-mata ugut. Kadang kita ugut, dia tak buat apa yang kita kita ugut dia tu, kalau kita nak buat tu. Jadi neraka sudah ada, syurga sudah ada. Jadi ia adalah kekal. Jadi berbeza dengan Mu'tazilah yang kata syurga ni tak buat lagi. Tu bercanggah dengan dalil-dalil. Sebab apa? Sebab Nabi jenguk dah dalam syurga. Nabi tengok dah tempat ya Allah SWT sediakan untuk Sayyidina Umar dalam syurga. Jadi semua tu telah disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Jadi syurga memang ada. Jadi apa yang timbul kemuskilan kepada setengah yang mengingkari bahawa syurga ni telah diciptakan sekarang ni, dia kata hak tadilah, kalau ada syurga lah ni, jadi buah-buah tu jadi mana? Tidak kau punah, tidak kau rosak basi kau gapo kau. Jadi benda tu tak timbul. Benda tu tak timbul. Sebab apa? Sebab bila kata syurga ni, oleh kerana nikmat dia abadi, dia tak ada tu. Bagi dunia, sifat bagi dunia tak ada. Sebab sifat bagi dunia ni dia rosak, dia punah, dia basi, dia busuk. Tak ada. Dalam syurga ni bagi baik-baik belaka, bagi yang terbaik belaka. Jadi adanya neraka, adanya syurga ni, mana al-jannatu lis-sawab, sebagai pahala, ganjaran, wan naru lil iqab, sebagai hukuman, sebagai sesaan. Itu tujuan dia. Mana Allah SWT nak membalas atas kejayaan hamba dia. Mana syurga ni, mana Allah SWT nak membalas kejayaan yang bila mana hamba tu berjaya lulus dalam uji atas dunia ni. Kemudian pengarang kita kata wadzalika kulluhu haqqun, semuanya itu hak, benar. Yani semuanya benar dan wajib dipercayai bagi menentukan seseorang itu mukmin atau tidak. Maknanya sebagai orang yang beriman, maka dia kena mengucapkan hal ni lah, aku beriman dengan Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, kebangkitan selepas kematian, ketentuan baik dan buruk daripada Allah, ada perhitungan, ada timbangan, ada syurga dan neraka ni, semua ni hak. Mana wajib kita percaya, mana ini dituntut. Hak ni mana benar, sabit, mana ini telah ditetapkan oleh Allah SWT supaya kita beriktikad, dan wajib kita beriman, beriktikad. Jadi kalau kita tidak menerima benda ni,
ataupun kalau kita tidak beretikad, kalau kita tidak berada di atas perkara ni, berarti kita berada di atas kebatilan. Famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Tidak ada selepas daripada hak itu melainkan sesat. Mana kalau orang itu tidak percaya dengan daruriyat ni, dia panggil benda-benda ma'ulima minad-din bid-darurah, apa-apa yang wajib kita tahu daripada perkara agama secara tidak perlu kepada bukti lagi. Jadi kalau kita tidak terima, tidak dipanggil sebagai orang Islam, orang mukmin. Ini dalam bab menentukan dia ni orang beriman ataupun tidak. Dia ahli kiblat ke tidak. Mana maksud ahli kiblat ni, mana orang yang beriman. Sebab semua orang yang beriman tu dia mesti semaya dia menghadap ke Kaabah. Jadi kita kata ahlul kiblah. Jadi orang beriman dia kena percaya dengan kesemua ni. Kalau dia engkar tolak, tak boleh lah, tidak jadi beriman. Macam kita kata, golongan yang mempercayai ada perpindahan roh, tanasukhul arwah, perpindahan roh, mana lepas orang tu mati, dia menjelma dalam penjelmaan semula, dalam kehidupan dia yang semula, dalam tubuh yang lain. Jadi itik ke, roh dia tu duduk dalam itik ke, duduk dalam katok puru ke, duduk dalam ayam ke, duduk dalam lembu ke. Itu dia panggil tanasukhul arwah. Mana kalau dia orang baik, mati dalam keadaan baik, dia akan lahir semula duduk dalam tubuh yang baik, orang yang baik. Kalau dia mati dalam keadaan jahat, dia akan jadi makhluk dia hina. Itu karut semua. Sebab apa? Sebab tidak ada kematian melainkan sekali mati, tidak ada kehidupan melainkan satu kehidupan. Mana kehidupan ni, kalau kita mati lah ni, tak ada lah. Tak balik semula ke atas dunia. Dia akan, bila mati, tidak ada peluang kedua. Pada kita akan tunggu balasan dari Allah SWT. Jadi wajib kepada orang yang nak jadi mukmin ni, dia kena percaya dengan benda ni. Cuma kalau nak timbul kemuskilan, tadi kita kata golongan Mu'tazilah, dia mengingkari adanya sekalian ni syurga, adanya sekalian neraka. Itu tidak bermaksud mereka mengingkari tak ada dengan arti tak ada syurga langsung. Tidak. Ini masalah kita kata perselisihan antara ahli sunnah wal jamaah, orang yang benar-benar berpegang dengan Quran, dengan hadis. Mana faham Quran mengikut hadis Nabi, dia akan kata syurga ada. Sekarang ni telah ada. Adapun golongan Mu'tazilah ni, oleh kerana dia melencong sikit, dia mengutamakan akal daripada dalil-dalil syarak, maka mereka menafikan adanya syurga sekarang ni. Jadi kena faham molek buti dia tu. Maka kita kata Mu'tazilah ni kafir, tak masuk syurga sampai bila-bila. Tidak. Dan tu masih lagi dikira ahlul qiblah juga, cuma dipanggil firqah yang menyeleweng. Ia sesat. Jadi golongan Mu'tazilah dia menafikan wujudnya syurga neraka sekarang ni. Mana dia Islam lagi. Kalau dia menafikan sama sekali tak, dengan mengatakan tak ada syurga, tak ada neraka, itu tidak beriman. Cuma demo tu dia menyeleweng sikit, sesat dalam bab menafikan ada sekarang ni. Sebab dia menafikan itu sebab dia guna wujud logik. Itu yang kita katakan demon ini dia mengutamakan akal daripada nas, daripada wahyu. Sedangkan kalau kita baca mulai ayat ni, uiddat lil muttaqin. Dan syurga ni disebutkan oleh Allah SWT sebagai tempat yang terbaik lah. Macam dalam surah Kahfi kita baca, innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu, maka mereka mendapat syurga, nuzula, mana sebagai tempat mereka
duduk. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, la yabghuna anha hiwala, dan mereka tidak mahu berpindah pun. Tak ada rasa so nak beralih duduk lain. Kalau kita ni ada juga. Duduk molek-molek Kota Baru, dah. Duduk molek-molek payah gambar, tengok gambar. Di belah-belah papak sejuk ni, dah. Suruh nak main salji, suruh nak beralih situ, dah. Ataupun tengok gambar tempat musim panas, dengan hijau bunganya, dengan air jernih, suruh nak beralih duduk situ. Demo tu pula tengok pak kita ni ada macam-macam buah, suruh nak beralih duduk sini. Dalam syurga tak ada rasa nak berpindah. La yabghuna anha hiwala, tidak ada rasa nak pindah, tak ada. Sebab apa? Sebab lengkap. Kemudian kita pergi kepada muka surat yang ke-6 ni, tajuk lain. Jadi tajuk sebelum pada ni kita panggil iman ijmali, mana beriman secara ringkas, kena kata. Dan jadi orang beriman kena ucap, kena etikad terhadap beberapa perkara ni, yang mana itu adalah rukun iman yang 6, dan dia ada perincian lah. Kalau kita kata tadi baca perhitungan timbangan syurga neraka tu, itu termasuk di bawah beriman dengan hari akhirat. Ketentuan baik dan buruk tu, itu sebahagian daripada rukun iman dah. 6 rukun iman. Kemudian dia buat perincian. Jadi tajuk berikut ni keesaan Allah, ataupun kita biasa dengar wahdaniyah, ataupun bahasa mudanya tauhid lah, mentauhidkan Allah. Kata Imam Abu Hanifah, wallahu ta'ala wahidun la min tariqil adadi walakin min tariqi annahu la syarikalah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, la yushbihu syai'an minal asya'i min khalqihi wa la yushbihuhu syai'un min khalqihi. Allah Subhanahu wa taala itu satu, bukan dari segi bilangan, tetapi dari segi tiada sekutu baginya. Tiada melahirkan anak, tiada dilahirkan, dan dia tidak menyerupai dengan mana-mana makhluk, dan tiada satu pun daripada makhluk yang menyerupainya. Itu kita panggil bab mengesakan Allah, mentauhidkan Allah. Jadi hal ini nak menentukan kita ni orang beriman dengan hakiki, nak menentukan kita ni benar-benar beriman kepada Allah SWT, untuk menentukan kita ni pasti masuk syurga ataupun selamat dari kekal dalam api neraka. Dia kena etikad ni. Etikad ni untuk dia pasti masuk syurga, dan untuk menyelamatkan dia ni daripada kekal dalam api neraka. Sebab orang mukmin ni dia ada dua keadaan. Dia masuk syurga tanpa perlu masuk dalam neraka. Satu lagi, orang mukmin masuk dalam syurga tetapi terlebih dahulu perlu dibersihkan daripada api neraka. Jadi walaupun ada iman seberat zarrah, dia pasti masuk dalam syurga. Jadi iman ni dipanggil iman munji, mana iman yang menyelamatkan seseorang itu daripada kekal dalam api neraka. Kita hendaknya iman mu'li, mana iman yang meninggikan darjat kita, yang mana kita mati dalam keadaan Allah SWT redha, Allah SWT memasukkan kita dalam syurga, tanpa kita perlu dibersihkan dalam neraka. Itu panggil iman mu'li, iman yang meninggikan darjat kita. Cuma orang mukmin seperti kita sebut tadi, dua keadaan. Masuk syurga tanpa perlu masuk dalam neraka. Yang kedua, masuk syurga tetapi terlebih dahulu sebelum pada itu dia perlu dibersihkan. Dan mukmin ni dia tidak kekal dalam api neraka. Jadi tak sedar lah kita nak masuk neraka mentah, tak apa, tak ada. Tak boleh buat main-main lagu tu.
Ha. Setengah orang buat maksiat dia kata tak apa, kita masuk syurga juga. Biarlah Tuhan cuci dulu dalam api neraka. Kita tak boleh buat main kecek lagu tu. Sebab itu adalah kata-kata bahasa orang-orang Yahudi yang dia mempersendakan agama Allah. Sebab orang Yahudi ni dia kata wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Kita ni tidak akan kena api neraka, kalau kena pun 2-3 hari je. Mana agah dia. Agah dia. Jadi 2-3 hari tu dia kira hak salah dia menyembah patung anak lembu lah. Jadi neraka Allah ni kita tak boleh buat main. Sebab api dunia ni pun kita tak tahan dah. Usaha api matahari, matahari kita dibakar oleh cahaya matahari. Kita pun sakit kepala dah. Lelik tu demam. Kena panas. Tak, padahal mata je. Tu kereta panas. Lelik demam. Tu baru kena cahaya matahari. Kalau kena api, lagu mana? Jadi tak boleh buat main-main. Jadi penting kepada kita dalam bab i'tiqad di sini, kita kena kata wallahu ta'ala wahid. Allah Ta'ala tu satu. Satu. Tuhan-Tuhan ni satu. Tak ada dua. Tak ada tiga. Dalam istilah yang lebih tepat lagi, Esa. Allah Ta'ala ni Esa. Tunggal. Jadi di sini Imam Abu Hanifah dia kata wallahu ta'ala wahid. Allah Ta'ala ni satu. Jadi satu ni mungkin timbul kepada kita ni satu, lepas satu, dua, lepas dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ataupun satu. Sebelum satu ni setengah. 3 suku. 3 suku. Jadi kalau kata satu, lepas pada dia tu 2, 3, 4, 5, ataupun satu sebelum daripada dia tu setengah, 3 suku ataupun suku, itu panggil satu dari segi bilangan. Satu dari segi bilangan ni tidak dikehendaki daripada tauhid. Bukan masuk tauhid gitu. Itu jadi itu akan jadi berbila-bila Tuhan ni. Jadi maksud Allah ni satu bukan dari segi bilangan tu, maknanya Tuhan ni Tuhan yang pertama. Ada Tuhan yang kedua, Tuhan yang ketiga, Tuhan yang keempat, tidak. Seperti orang Kristian kata, laqad Allah Taala menyebut tentang Kristian ni, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Telah kafir orang yang telah kata Allah Taala ni satu daripada yang 3. Trinity. Sebab dia kata ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, ada Tuhan Ruhul Kudus. Jadi masuk satu di sini la min tariqil adad, bukan dari segi bilangan. Satu ni dari segi tak ada yang lain. Yang layak dipanggil Tuhan. Yang layak dipanggil Tuhan. Sebab apa? Sebab setengah orang tu agama dia kata ada 10 Tuhan, ada 100 Tuhan, ada berjuta-juta Tuhan. Kalau dalam agama Hindu banyak sungguh, sebab dia kira gapo-gapo yang nampak ajaib, nampak pelik ni, nampak ada kuasa, ataupun dia panggil apa? Sakti. Kita kata sakti, dia kata sakti. Mana ada kehebatan Tuhan ada. Hatta kalau dia tengok, kita katalah ada ubi ketan. Bentuk ubi ketan dia macam rupa berhala dia kata Tuhan dah. Dia akan simpan. Jadi mana dia mau tu kata berbila-bila Tuhan, banyak Tuhan. Jadi konsep Tuhan kita dengan dia tu tak sama. Sebab bagi kita Allah yang Maha Esa. Kita dengan Kristian pun Allah, kita dengan Kristian konsep Allah, konsep Tuhan yang layak disembah ni tak serupa kita dengan dia.
Sebab dia kata Tuhan tu ada anak. Tuhan bapa, Tuhan anak. Allah dia kata Tuhan bapa. Isa dia kata Tuhan anak. Ataupun anak Tuhan. Anak Tuhan. Dia jadi Tuhan anak. Kita dalam Islam ni Allah yang Esa. Dari segi tidak ada sekutu bagi dia, mana tidak ada yang berkongsi, mana tidak ada yang serupa, tupai, tak ada. Sebab kalau kita kata dalam bab tauhid pada Allah SWT ni, kita kena mengesakan Allah SWT dalam 5 perkara. Yang pertama zat tu mana dirilah. Wujud dia tu, kewujudan Allah Ta'ala, diri dia. Ataupun syai', sesuatu. Allah ni sebagai Tuhan, dia yang wujud itu, zat dia tidak menyerupai mana-mana makhluk. Mana tidak menyerupai mana-mana makhluk pada zat dia, pada sifat dia. Jadi kalau satu benda, kita kata satu benda, dia mesti ada benda tu sendiri, kemudian ada sifat dia. Kalau macam diri kita, diri kita ni ada dengan nama sekian di IC kita tu. Kemudian sifat kita ada. Kita boleh kelih mata, molek. Itu sifat kita. Kita dapat melihat, kita mendengar, kita boleh menulis, kita boleh membaca, kita boleh berlari. Itu sifat kita. Keupayaan untuk kita boleh bawa kereta, boleh bawa kapal terbang apa. Orang ni kurus, kau orang tu gemuk sikit, kau itu gelap, kau itu cerah apa. Itu sifat dia. Jadi satu benda dia mesti ada sifat. Jadi Allah SWT dia mesti memiliki sifat-sifat yang kita kata sifat-sifat kesempurnaan. Sifat-sifat kesempurnaan. Kamalat dia panggil. Sifat-sifat kesempurnaan, mana tidak ada langsung kekurangan. Sebab kalau tidak dapat melihat, itu kekurangan. Tidak mendengar, itu satu kekurangan. Jadi dia panggil Allah SWT ni, nama dia ada nama dan dia ada sifat. Zat, sifat, kemudian dari segi perbuatan dia. Dari segi perbuatan dia, mana tidak boleh ada perbuatan daripada hamba ni serupa dengan Allah Ta'ala. Perbuatan hamba serupa dengan Allah Ta'ala tak ada. Perbuatan hamba serupa dengan Allah Ta'ala tak ada. Kita kena etikot lah gitu. Kita kata penyembuhan tanpa asbab, ini Allah mutlak Allah Ta'ala. Kuasa mutlak Allah Ta'ala. Kita sembuh tu Allah SWT yang memberi kesembuhan. Sama ada Allah SWT memberi kesembuhan kepada kita melalui ubat ke ataupun tanpa melalui ubat. Jadi kita sembuh ni dengan asbab ataupun tanpa asbab, tanpa ubat. Bila seseorang itu beretikad, katalah dia jumpa wali, dia jumpa tu wali, dia kata kita ni lepas klik jumpa Tok Wali tu, jadi segar. Tak tahu. Dia kata, Tok Wali ni hebat. Dia jambah jadi segar kita. Itu khurafat. Khurafat. Sebab kita rasa kesan daripada pertemuan dengan wali tu, kita jadi sihat. Jadi yang memberi sihat, yang memberi sakit Allah. Sebab apa? Sebab kita di situ kita tak boleh nak fikir ada satu sebab yang munasabah. Dia boleh kita kaitkan dengan Tok Wali tadi. Jadi penyembuhan tanpa asbab itu adalah kuasa mutlak Allah Ta'ala. Perbuatan mutlak Allah Ta'ala. Tapi kalau kita jumpa doktor, doktor ubat tu ubat ni, kita klik, kita kata kita segar ni pakai ubat doktor. Tak salah. Sebab kita faham, kita jumpa doktor, doktor ubat, dia ubat itulah
asbab kita sihat, itu tidak dikira sebagai kita syirik. Sebab penyembuhan dengan sebab. Sebab Allah SWT buat atas dunia ni likulli syai'in sababa. Bagi setiap benda tu dia ada jalan dia ada saluran dia ada sebab dia. Jadi ubat tu adalah sebab kepada penyembuhan. Jadi Allah SWT buat lagu tu dia. Kalau orang tu yakin bahawa dia sembuh tanpa sebab, yang mana itu adalah hasil daripada dia bertemu dengan orang-orang tertentu, itu dikira syirik. Tapi kalau dia pergi jumpa Tok Bomo wiakan kayu, tak, dia minum sehat, dia kulit rebus minum sehat, itu dikira sebagai sebab musabab. Dia kena beza lagu tu. Maknanya kuasa penyembuhan di tangan Allah. Allah Ta'ala boleh memberi dengan sebab ataupun tanpa sebab. Jadi sebab dia tu dia kena ubat lah. Dia kena ubat. Jadi ubat tu mari mana? Ubat tu melalui ilmu yang Allah SWT beri kepada manusia lah. Kalau tidak tak ada faedah doktor ngaji. Siang malam dah ngapa tu ngapa baca tu kaji tengok apa rawat pesakit ke apa semua, cipta ubat duduk dalam amal. Jadi itu maknanya sebab tu sendiri adalah kehendak Allah. Allah Ta'ala beri ilmu kepada manusia, ahli-ahli sains, ahli doktor, ahli farmasi ni, itu menjadi ubat kepada kesembuhan. Jadi itu sipir dia lah. Seperti mana kita ni tidak akan rasa kita tidak akan hilang rasa lapar melainkan dengan asbab dia makan ni. Kalau orang tu dia tidur dah, dia tidur, dia bangun tidur sudah tak lapar. Itu bukan kita kata asbab kepada hilangnya lapar. Jadi cara nak hilang lapar dia kena makan. Kalau orang tu dia lapar dia tidur, tak kena orang tidur. Hok. Jadi setiap benda tu Allah SWT buat dengan asbab. Jadi kuat perbuatan Allah Ta'ala memberi kesembuhan itu mutlak dia. Allah Ta'ala memberi kesembuhan kepada kita mana dengan cara bersebab, dengan cara tidak bersebab, dua cara. Jadi bila kita faham bahawa Allah SWT memberi kesembuhan dengan bersebab ni, itu dikira sebagai kita mengikut peraturan dia. Kita tidak dikira sebagai syirik. Tetapi apabila kita mencari kesembuhan tanpa pertaraan asbab dan kita yakin itu adalah kesembuhan kita, itu syirik. Seperti kita sebut tadi lah, kita etik, kita yakin disebabkan temu tok guru ni, jadi kalau orang hak tak boleh payah nak beranak, ataupun kita kata tak boleh zodiak, tak ngandung, tok guru jamuh dia, sebentar tu dia klik ngandung, tu kalau percaya lagu tu khurafat, boleh membawa pada syirik. Jadi dia apa, kena beza sebab antara sebab dengan tanpa sebab. Jadi Allah SWT esa tidak ada sekutu baginya. Nombor 17 ni dalilnya ialah wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Dan Tuhan kamu itu Tuhan yang satu. Mana Allah Ta'ala kata Tuhan kamu tu adalah Tuhan yang satu. Ini maknanya di ayat ni seolah-olah menjadi huraya kepada Imam Abu Hanifah dengan dia kata wahid la min tariqil adam. Sebab dalam ayat ni Allah Ta'ala kata Tuhan kamu tu Tuhan yang satu. Dia ulang balik Tuhan. Tidak kata wa ilahukum wahid. Kalau kata wa ilahukum wahid tu dia mungkin ada kesamaran. Jadi dalam bab akidah ni dia tak ada kesamaran. Wa ilahukum ilahum wahid. Maknanya itu penegasan. Tuhan yang kamu itu adalah Tuhan yang satu. Kalau kata Tuhan kamu itu satu, jadi dia ada kemungkinan
ada lagi Tuhan yang kedua, Tuhan yang ketiga. Jadi bila kata ulah balik ilahukum wa ilahukum ilahu wahid, mana tidak ada dua bagi Tuhan itu. La ilaha illahu. Ini lebih menegaskan lagi. Tiada yang layak dipanggil Tuhan. Melainkan dia. Dia sahaja yang ilah. Ilah tu maksudnya ma'bud, yang disembah. Dia sahaja yang layak disembah. Huwa Rahmanur Rahim. Ini sebagai hujah. Dia yang layak dipanggil sebagai Tuhan tu, dia yang layak untuk hanya disembah oleh semua makhluk. Tidak ada yang lain yang layak disembah melainkan dia saja. Hujahnya, dialah pemberi rahmat. Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahman ni mana rahmat ia luas, banyak. Ar-Rahim itu mana nikmat ataupun rahmat ia berpanjangnya. Mana banyak, lepas tu berterusan berpanjangnya. Itu beza antara Ar-Rahman Ar-Rahim. Mungkin hari ni kita dengar sok mudah belajar tafsir. Jadi hak mudah kita buat kesimpulan, Ar-Rahman ni mana sifat rahmat Allah Ta'ala kepada hamba-Nya tanpa mengira makhluk dia. Mana dia wui belaka, rata. Banyak. Ar-Rahim ni, bila dia beri rahmat tu, tidak seketika lah berpanjangnya. Yang mana kalau rahmat Allah Ta'ala ni tak sudah hitung banyak, tidak terhitung banyak. Rahmat dalam bentuk hujan, dalam bentuk rezeki, dalam bentuk ilmu. Jadi rahmat, nikmat, fatulah. Mari daripada Allah Ta'ala. Wajib mentauhidkan Allah SWT, yakni mengesahkan Allah, beriman bahawa Allah itu Tuhan yang satu, tiada yang lain. Padahal hak lain itu tidak layak diangkat sebagai Tuhan, walaupun dia mau angkat sebagai Tuhan, tapi tak layak. Sebab dia banyak perkara lah. Sebab wajib beriman dengan Allah SWT ni, dia mesti ada bukti-bukti dia. Allah SWT tunjuk dah pada kita bukti-bukti keesaan dia. Dari segi dapat mencipta langit dan bumi, menurunkan hujan apa semua ni, ini kerja Allah SWT. Kemudian nombor 18 ni, itu huraya kepada bukan dari segi bilangan. Hak ni mungkin kita akan hurai seminggu dua lagi lah. Setakat itu saja kali ini. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.